أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan sunat semaya ab'ad itu, dan sunat semaya ab'ad, sunat semayang pada ab'ad, dan sunat sembahyang ab'ad itu, yakni yang ab'ad itu kena buat sifat tu, kena menjadikan sifat. Kalau kata sunat ab'ad, sunat sembahyang ab'ad itu apa makna macam tu? Maka kita nak kata macam ni, ab'ad itu sifat pada kata sunat. Dan sunat sembahyang, sunat sembahyang mana? Ab'ad itu, yang ab'ad itu. Tu. Yang ab'ad itu. Apa yang ab'ad? Ni talil ni, tafsir belakang ni. Dalil kata yang ab'ad tu dalilnya belakang. Dalil belakang. Mana belakang? Tu. Iaitu yakni yang dijabarkan. Tu mana yakni sunat yang dijabarkan dengan sujud sahwi. Yakni yang, apa yang situ? Ialah sunat yang dijabarkan, yang ditempelkan. Yang dijabarkan, yang ditempelkan. Tu, yang ditempelkan dengan sujud sahwi. Ataupun bahasa kita kat sini, yang ditampung. Yang ditampungkan dengan sujud sahwi. Kerana boleh kata ditempel, ditapung. Kerana apabila kita ada kekurangan di dalam sembahyang, maka sembahyang kita seperti tak sempurna, ada tempat kekurangan. Maka kita sujud sahwi itulah untuk mentempel dan mentapungkan tempat yang kekurangan itu. Tu. Tu itu makna tafsir bagi ab'ad. Sunat sembahyang ab'ad itu, yang ab'ad itu, yakni yang dijabar, yakni sunat yang dijabarkan dengan sujud sahwi, yang ditempelkan dengan sujud sahwi. Tu. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, tak kira. Sunat ab'ad ni sama ada sunat ab'ad itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat, ada semua. Di dalam sembahyang fardu ada, di dalam sembahyang sunat pun ada. Ada sunat ab'ad. Sunat sembahyang yang ab'ad tu, sunat mubtada, dulapan itu khabar. Dulapan ialah dulapan. Sunat ab'ad semua ada dulapan dalam sembahyang. Pertama daripada dulapan
tasyahud awal, yakni tahiyat awal. Tasyahud awal. Nah, itu sunat ab'ad. Tu. Dan keduanya daripada 8 duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Diri duduk tu dikatakan sunat. Ada sunat iftirash, apa duduk iftirash tu, itu sunat hai'ah. Diri duduk, diri duduk semata-mata duduk, ikutlah duduk bersila, duduk macam mana sekalipun, itu dikatakan sunat ab'ad. Adapun diri kita duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu, nah duduk begitu tu orang panggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah tu. Nah, diri duduk iftirash, duduk macam berdiri tapak kaki yang pertama. Kamar ni kita duduk di atas tapak kaki yang kiri, tapak kaki yang kanan kita berdiri. Nah, itu duduk iftirash. Maka duduk kalau kau iftirash tu panggil duduk, itu sunat hai'ah. Nah, sunat hai'ah. Yang di sini sunat ab'ad ni ialah duduk semata-mata duduk. Tak kira lah duduk iftirash ke, duduk sila ke, ikutlah duduk apa-apa pun. Tu semata-mata duduk tu. Itu kedua. Dan ketiga daripada 8 perkara, membaca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau tu imam, kalau makmum, kalau sembahyang seorang atau makmum yang tak dengar suara imam baca doa. Sebenarnya makmum sunat mengucap amin, tapi makmum ni tak dengar imam baca doa dengan sebab imam tu terlalu koho, terlalu suara dia tak mengakak, tak deras. Suara dia maka imam tak nak, makmum nak kata macam mana? Nak kata amin tak boleh dengan sebab tak dengar imam baca kunut. Maka begitu juga makmum kena baca, tak boleh duduk diam. Nah, baca. Kalau tak baca batal lah? Tak batal. Akan tetapi cedera dalam sembahyang. Macam imam baca kunut, kita berdiri saja. Nah, kita berdiri saja macam kaum baru. Nah, macam kaum baru macam itulah dia sembahyang. Kalau sembahyang Imam Syafi'i, dia tak baca kunut, tapi imam baca kunut, maka dia duduk saja, tak baca apa. Macam beruk tua ni. Dia tak baca apa. Kadang-kadang yang kata dia tak kata apa-apa. Adakah batal? Tak batal. Sembahyang dia tak batal. Tak batal sembahyang. Kerana kunut ni sunat ab'ad. Nah, bukan rukun. Boleh imam baca, makmum tak baca, boleh. Ketiga membaca kunut. Dan keempat, berdiri baginya bagi membaca kunut. Berdiri baca kunut itu pun dikatakan sunat ab'ad. Nah, dan kelima, membaca solawat. Solat tu, membaca solat yang membaca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu baca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Membaca kemudian daripada tasyahud. Kemudian daripada tasyahud, yakni tasyahud awal. Selawat Nabi kemudian tasyahud, yakni tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud akhir itu rukun. Yang jadi sunnah ab'adnya ialah selawat di atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itu sunnah ab'ad. Lagi keratannya sebut. Dan keenam, salawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sunnah ab'ad. Kalau tinggal tak baca, disunatkan sujud sahwi. Maka apabila kita tak sujud sahwi, maka maknanya kita sudah kalahkan dengan syaitan. Itu hikmat sujud sahwi satu, nak hendak bagi benangkan kita dengan syaitan. Kalau kita tak sujud sahwi, kita dengan syaitan, benar syaitan, kita kalah. Karena dalam sembahyang tu bermacam-macam, syaitan buat kacau kita macam-macam, bagikan kita lupa dalam sembahyang. Nah, bagi kita lupakan dalam sembahyang, itulah tujuan syaitan.
Tiba-tiba kita lupa, kita tak baca sunat ab'ad kita gini, maka sembahyang kita ada kekurangan. Apabila kekurangan dalam sembahyang kita tu nah, kekurangan tak cantik dalam sembahyang kita. Lalu tu disunatkan kita sujud sahwi untuk nak tempelkan yang mana kurang dalam sembahyang. Apabila kita sudah sujud sahwi, sembahyang kita jadi sempurna balik. Jadi sempurna balik. Ingat baik dah. Tu hikmat sujud sahwi, hendak mengalahkan syaitan. Tu hikmat sujud sahwi. Hendak mengalahkan syaitan dan hendak membenangkan kita daripada syaitan. Nak menangkan kita daripada syaitan tu. Itu hikmat disujudkan sahwi. Dan ketujuhnya daripada 8 solawat atas keluarga Nabi. Kemudian daripada tasyahud akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu rukun. Wa ala ali sayyidina Muhammad, itulah baru sunat ab'ad. Kalau tak baca pada sunat tahiyat akhir, maka disunatkan sujud sahwi. Sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Tu ingat baik situ tu. Tu nak ab'ad. Dan ke-8-nya daripada 8 solawat atas keluarga, kemudian daripada kunut seorang sembahyang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tu mesti niat ke itu pun. Mesti niat. Selepas daripada selawat atas Nabi, selawat atas al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunat ab'ad. Tu cukup 8. Tu. Tafriq pada 8 tu, pada 8 yang tersebut, pada 8 perkara tersebut, maka sekalian itu yakni sunat ab'ad yang 8. Maka sekalian itu sunat ab'ad yang 8 itu, yang 8 perkara. Manakala ia seorang yang sembahyang meninggalkan satu-satunya meninggalkan salah satu daripadanya. Meninggalkan mana tinggalkan, lugah baru tinggal. Manakala ia seorang sembahyang atau manakala ia musalli meninggalkan, yakni tinggalkan satu-satunya, yakni salah satu daripada 8 tu, maka sunat dijabarkan dia ke satu-satu itu dengan sujud sahwi. Dijabat dengan sujud sahwi, sujud 2 sujud akan sebagai sujud 2 kali sujud. Dengan sujud sahwi, sujud 2 sujud akan sebagai sujud 2 kali sujud. Bila sujud tu? Pada akhir sembahyangnya seorang. Pada akhir sembahyang. Bila akhir sembahyang? Dahulu daripada salam. Dahulu daripada berikan salam. Belum daripada kata Assalamualaikum. Belum tu. Sebelum dah ucapkan salam, sujud ketika itulah. Tu. Sudah membaca salawat. Sudah baca salawat, yakni kemudian daripada selesai membaca salawat. Kemudian daripada selesai membaca salawat, itu mana sudah membaca salawat. Sudah membaca salawat, yakni kemudian daripada selesai membaca salawat dan doa tasyahud. Selawat dan doa tasyahud. Maka selawat yang paling sempurnanya iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, tu yang telah sebutkan muka 8. Itu selawat yang paling sempurna. Dan doa tasyahud. Kemudian doa tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahil mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa tasyahud. Kemudian rukun. Ataupun Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ada lagi keratan sebut.
Doa tasyahud. Maka siapa-siapa sembahyang tak baca doa tasyahud, maka makruh dalam sembahyang dia. Ingat tak? Nak makruh kerana aku tak ingat mula ke ya tak? Ingat tak? Ingat. Nama tak ingat. Tak ingat tak ada beza lah sembahyang kamu tu. Sembahyang kena ingat doa tasyahud. Kerana kita dah belajar lama doa tasyahud. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Kalau tak nak baca yang tu panjang sangat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qalb wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa tasyahud. Selepas daripada selesai ke doa tasyahud, lalu kita sujud. Sahaja aku sujud sahwi atau aku hendak sujud sahwi. Niat itu. Aku hendak sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa hamdih boleh, ataupun subhana man la yanamu wa la yashu boleh 3 kali. Bakit pula Allahu akbar, rabbil firli warhamni warzuqni wa'fani wa'afni wa'fu anni. Allahu akbar, sujud pula 2 kali sujud. Subhana rabbil la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana la yanamu wa la yashu. Kalau tak ingat subhana man la yashu, subhana rabbil a'la wa hamdih. Baca yang tu 3, bakit naik. Maka di situ kita tak nak bagi salam selalu, tak apa, kita diam sekejap, tapi rugilah. Bagi pada sujud yang kedua bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kerana di antara sujud sahwi dengan salam tu tidak ada mualat, ikut kita lah nak diam, tak apa situ. Kita nak diam, tak nak salam, nak diam. Tapi rugi ya. Tak ada baca apa langsung lah tu. Benda-benda lain tak baca dah, tapi kita nak diam apa, kita bagi salam tapi ingat, bukan mualat. Di antara sujud sahwi dengan salam tidak ada mualat. Mualat tu tak ada. Tu. Ada pun sunat hai'ah. Ni sunat hai'ah. Macam mana sunat hai'ah? Ada pun sunat hai'ahnya, sunat hai'ah sembahyang. Sunnah hai'ah mana? Yang qauli dan fi'li, yang bahasa perkataan dan bahasa perbuatan. Apa sunnah hai'ah? Sifat pada kata sunnah hai'ah yang tiada dijabarkan, yang tiada ditempelkan dengan sujud sahwi. Khabarnya amat banyak. Amat banyak. Apa amat banyak tu? Setengah pada amat banyak bagi sunnah hai'ah. Mubtada. Hendaklah tu khabar. Setengah daripada sunnah hai'ah yang amat banyak, atau setengah amat banyak bagi sunnah hai'ah. Ikutlah cara jawab kat mana. Setengah daripada sunnah hai'ah yang amat banyak. Boleh juga. Hendaklah diakatkan 2 tangannya, 2 tangan seorang, serta permulaan takbir taharrumnya seorang. Tapi kalau kata hendaklah tu mana sunat. Hendaklah ni sunatlah diakatkan 2 tangannya seorang. Ini kalau dia ada tangan. Akatkan 2 tangan kalau dia ada tangan. Kalau tangan dia tak ada, tak apa. Tu. Diakad serta permulaan takbir taharrumnya seorang. Apa serta? Yakni bersama dengan takbir taharrum, takbiratul ihram. Takbir taharrumnya, takbiratul ihramnya seorang. Bersama Allah, bersama akad. Dia akad Allah. Maka bukan kita letak dulu patut Allah, bukan. Ataupun kita kata dulu patut Allah turut belakang, ngikut belakang, bukan juga. Maka kita kena bersama, akad dengan takbir sama. Allahu akbar. Kalau Allahu akbar bukan. Ataupun Allah baru naik, bukan juga. Kena sama. Akad dengan kata itu mesti kena bersama, kena sama. Akad pula tu berbetulan tapak tangannya seorang dengan bahunya tu diakad. Takluklah diakad. Diakad
berbetulan tapak tangannya seorang. Ini tapak tangan. Tapak tangan berbetulan dengan bahu seorang. Mana bahu? Ni bahu. Berbetulan ni mana tempat yang hampir dengan bahu. Tu makna berbetulan. Berbetulan dengan bahu bermakna tempat yang hampir dengan bahu. Tempat yang hampir. Bukan begini. Tu akad ini. Nah, dengan bahu. Dan hujung anak jarinya seorang dengan cuping telinganya seorang jadi atas apa cuping telinga ni. Daun anak telinga, daun telinga ni. Tu cuping. Cuping ni cuping telinga mana tu? Ni daun telinga yang sebelah atas ni. Panggil cuping. Tu anak jari. Nah, hujung anak jari berbetulan hujung jari. Ni Allah pada kata tapak tangan. Mana? Berbetulan hujung anak jari. Ni hujung. Berbetulan dengan cuping telinganya dengan seorang yang dia atas. Ni cuping telinga kat sini, maka seolah hujung dia, hujung jari ni betul ni. Tak kena ambil tali eci dia ukur. Terasa sendirilah tu. Bukan kata tu betul. Kena ambil tali eci ukat-sukat dulu. Tarik tali cia. Bukan betulan. Mana kita letak ke tempat sama dengan cuping telinga atas. Bukan ambil benda mai sukat ada betul tak betul. Aku akak betul ni. Tak betul nak sikit. Bukan macam tu. Tu dia cakap berbetulan tu. Maka makna berbetulan sini ia balik hak arah hiza. Terjemah pada hak Arabnya hiza. Maka makna hiza ni iaitu tempat yang hampir. Mana dia? Maka dengan begitu ulama-ulama dahulu macam Syekh Daud ni dia menterjemahkan makna dengan makna berbetulan. Berbetulan mana betul tangan kita ni. Dengan cuping telinga sebelah atas. Nah, dan dua ibu jarinya ni Allah pada kata tapak tangannya. Takdir kalamnya berbetulan dua ibu jarinya seorang berbetulan ta'alluq pada berbetulan i'tibar Allah panggil. Kalau i'rab dia ta'alluq pada berbetulan i'tibar Allah. Berbetulan dengan cuping telinganya seorang, yakni yang di bawah pula. Dengan cuping telinganya bawah ni, daun telinga ni. Dan tengah bawah apa? Ibu jari. Mana Allah. Macam tu lah. Jangan terlalu sampai kat sini. Jangan terlalu naik ke atas. Jangan terlalu hampir. Maka ni, ni tempat dia. Allah tu. Tempat berhampiran. Berbuka dua tangan. Ni dia weh. Payah juga ni. Ngaji belajar mudah je nak buat tu. Kadang-kadang buat tak sampai situ. Allahu Akbar. Allah duduk sini. Tak gitu kan? Kadang-kadang Allahu Akbar. Ada juga macam tu. Ini bagi laki-laki. Ada pun perempuan, dia kena rapatkan kat cuping telinga. Kena pekuk je ni. Kalau jantan buka, kalau lelaki buka, kalau perempuan pekuk. Allah. Itu dia kalau perempuan. Kemudian diturunkan keduanya dua tangan, ditaruh di bawah dadanya seorang. Di bawah dada, bukan di atas dada. Bawah dada, atas pada pusat. Tu tempat taruh dia ya, tempat simpan tangan ni. Allahu Akbar. Bawah dada. Dan genggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri. Pergelangan tu. Pada pergelangan kiri apa? Pada pergelangan tangan kiri. Pegang, genggamkan, menggegam. Jadi cekok. Cekoklah pergegang tangan kanan pada pergelangan kiri, pergelangan tangan kiri. Pegang ini. Pegang kat sini. Pegang sini.
kesudahan hantarnya, hantar dua tangan tu dengan kesudahan takbirnya, kesudahan hantarnya, hantar dua tangan di bawah dada itu, kesudahan hantarnya, hal ini lentaknya dua tangan, nah dua tangan di bawah dada itu dengan kesudahan takbirnya seorang. Tu hantar dua tangan tu di atas dada, bawah dada ni sama dengan kesudahan takbir. Nah, Allahu akbar. Tu macam tu. Nah, bukan Allahu akbar. Tak kena. Allahu akbar. Tak kena. Yang kena Allahu akbar. Tu. Dah ni. Tapi dia buat semayang banyak tak kena. Nah, kadang-kadang Allahu akbar. Kadang-kadang Allah akbar. Cuba dengan tak percaya. Itulah kita ajar macam tu. Kita rasa-rasakan sikit sekali. Ni sembahyang jadi katakan musalli. Kalau tidak kan kita sembahyang tak jadi musalli. Tu bersama-sama tu kesudahan hantarnya ni dua tangan di bawah dadah itu dengan kesudahan takbirnya seorang, bersama-sama kedua tak ni, hantar tangan dengan takbir tu sama-sama, bersama-sama. Kata hantar tangan, nah kesudahan hantar dengan kesudahan takbir bersama-sama tu atas yang muktamad. Gantung pada kata kesudahan hantar dengan kesudahan takbir bersama-sama atas yang dimu'tamad, yang dipegangkan dia pada syarah muhazzab, syarah muhazzab dan syarah wasit. Syarah muhazzab ni bagi Imam Ramli, syarah wasit ni bagi Ibn Hajar. Kalau tak silap, kalau silap tak kena ni, itu dah silap. Ni dia. Dan setengah sunah hai'ah yang amat banyak membaca doa iftitah, doa permulaan, kemudian daripada takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram bacalah doa iftitah, doa membuka. Dia panggil doa pembukaan. Tak boleh kita tak boleh bismillah. Bahkan Allahu akbar kabira. Kalau kita kata Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, dah tak boleh kata makruh. Karena doa iftitah tidak dimulakan dengan bismillah, tidak dimulaikan dengan a'udzubillah. Doa iftitah selepas daripada kita takbir Allahu akbar kabira, terus selalu berterusan. Kita kata dengan berterusan selalu dah kata. Jangan kita katanya Allah akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa asila. Tak boleh katanya tu. Tak boleh ingat baik tu. Itu tak boleh kata macam tu. Karena makruh. Apabila makruh, tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Sia-sia sahaja. Sia-sia sahaja, tak ada pahala apa-apa. Ingat baik tu. Doa iftitah. Kemudian dapat takbiratul ihram. Sekurang akmalnya, sekurang sempurnanya doa iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tak ingat yang ini, boleh kita kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu boleh jadi doa iftitah. Nah, kita tak ingat Allah akbar kabira ni, Allahu akbar, tak ingat Allah akbar kabira, maka kita kata la subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh kita tengoklah kitab fiqh hak Arab lah, seperti kitab Kasyifatus Sajjah. Nah, Kasyifatus Sajjah, kitab lain-lain lagi, dia bahasan ada kat situ. Kalau kita tak ingat doa iftitah, boleh kita bacakan yang lain dengan tasbih kat situ boleh. Kalau kita ingat tak ada apa, kerana ini peraturan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Ni doa iftitah ni peraturan oleh Imam Syafi'i ni. Hak sekurang-kurang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kalau kita tilikkan makna dia tu, mana Allah akbar kabira, Allah akbar, Allah yang maha besar, kabira sesungguhnya besar. Apa besarnya? Ialah pangkat dia, pangkat besar. Pasal apa Allah Ta'ala tu maha besar? Walhamdulillahi katsira, kerana kepujian Allah Ta'ala itu banyak. Banyak orang puji pada Allah. Banyak mana makhluk, banyak itulah orang puji pada Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tu besar. Kerana apakah boleh Allah Ta'ala saat itu orang puji? Kerana subhanallahi bukratan wa asila, kerana maha suci Allah Ta'ala pagi-pagi dan petang. Maksud sentiasa, bukan pagi-pagi petang sahaja puji Tuhan, sentiasa, masa penuh. Dengan sebab ni orang panggil Allah berkabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, dikatakan martabat syariat. Allah berkabira. Kenapa kita sebut Allah berkabira? Kerana nak menjadikan Allah tempat duduk kita. Tempat duduk kita bukan dalam sembahyang saja, luar sembahyang itu kita pun kena duduk dengan Allah. Kita tengok dalam sembahyang, nak rokok Allahu akbar, iktidal sami Allah ada lafaz Allah. Sujud Allahu akbar, bakit sujud Allahu akbar, sujud Allahu akbar, bakit nak qiyam pula Allahu akbar. Maka apakah Allah akbar? Itu maksud kita sembahyang, nak jadikan Allah akbar di luar sembahyang. Tiap-tiap kaki kita tak lepas pada Allah. Kita gerak kat mana? Gerak kat tu Allah akbar. Kat ni pun Allah juga, tu pun Allah, ni pun Allah. Tu maksud Allah akbar kabira. Allah Ta'ala yang maha besar, kabira sesungguhnya besar. Kerana apakah Allah Ta'ala besar? Kerana walhamdulillahi katsira, kerana segala puji bagi Allah tu banyak. Maka walhamdulillah katsira ni menyabitkan sifat kemalat bagi Allah. Allah akbar kabira, ngeroyak kedudukan kita dengan Allah. Nak bagi tahu kata kita mesti duduk dengan Allah. Karena Allah akbar kabira, tidak ada yang besar lebih pada Allah. Allah lah yang besar. Lalu tu Allah akbar kabira, tempat duduk kita dengan Allah. Walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah apa? Ini sebagai ilat pada Allah akbar kabira. Pasal apa? Kerana apakah Allah Ta'ala tu besar? Kerana segala pujian tu bagi Allah banyak. Apa? Maksudnya banyak orang-orang tu memujikan Allah. Banyak manusia, banyak orang-orang pujikan Allah. Maka dikatakan juga walhamdulillah katsira ni menyabit akan sifat kamalat bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Setengah badannya sifat 20. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Wa subhanallah bukratan wa asila, ini nak membuangkan segala kekurangan bagi Allah. Segala kekurangan bagi Allah, mensucikan Allah pagi dan petang, maksudnya sentiasa, sokmo-sokmo. Bukan pagi petang ya aku suci Tuhan. Pagi aku mencuci Tuhan dari kekurangan, petang sah, pada tengah hari tak. Tengah hari aku masuk balik Allah Ta'ala kekurangan. Bukan macam tu. Maksud sebut bukratan wa asila pagi petang, maksudnya sentiasa, sokmo-sokmo. Kalau gitu subhanallah bukratan wa asila ialah nak buang segala kekurangan bagi Allah. Kalau gitu pagi ini menyabitkan mustahil. Itu menyabit, membuang ke segala sifat mustahil bagi Allah. Kalau kita Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, martabat syariat. Khabar kedak dan martabat syariat. Adakah sedar? Ini yang kita perlu nak, yang kita kehendak dalam sembahyang. Apabila Allah akbar kabira, bagi tahulah kata diri kita mesti duduk dengan Allah.
Tiap-tiap gerak kita tak lepas pada Allah. Kita makan pour Allah, kita berjalan pour Allah, kita pergi kenyang pour Allah, semua Allah. Karena kita tak lepas pada Allah. Itu Allah Akbar kabira. So, dan yang akmalnya, dan doa iftitah yang akmalnya, doa iftitah itu, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Maka setakat tu panggil martabat ma'rifat. Martabat orang kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal hakiki, kenal sungguh ti. Macam mana kelakuan dia? Kelakuan dia macam ni. Wajah tu berhadaplah oleh aku, wajhiya lillah, wajhiya akan muka aku. Apa muka aku? Yakni muka hati aku. Berhadap muka hati aku lillazi, bagi Tuhan, fataras samawati wal ard, yang menjadi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Macam manakah kita berhadap? Aku berhadap pada Allah hanifan, hal keadaan aku hanifan. Apa hanifan? Cenderung daripada perkara yang sebenar kepada cenderung daripada perkara yang batil kepada perkara yang sebenar. Mana tidak berkehendak kepada perkara yang batil, berkehendak kepada perkara yang sebenar. Tidak berkehendak kepada perkara yang sia-sia, berkehendak kepada benda yang berfaedah. Tidak berkehendak kepada perkara yang apa yang tak baik, nak kepada perkara yang baik. Itulah hanifan. Diri kita tak nak kepada perkara yang tak perkara yang tak baik. Hati kita perlu ada perkara yang baik. Itu dikatakan hanifan. Kita perlu dan nak kepada benda yang baik. Kita nak kepada benda yang berfaedah. Kita nak kehendak kepada benda yang sebenar. Maka ketika itulah dikatakan hanifan. Diri perkara yang tak baik, diri perkara yang tak faedah, diri perkara yang tak sebenar, maka itu dia tak nak sama sekali. Ketika itu baru sampai martabat hanifan. Siapa yang dapat martabat hanifan? Kalau ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni hanifan. Hanif, cenderung dari perkara yang batil kepada perkara yang hak. Dia tak nak bergala-bergala, dia nak kepada Allah. Tu hanifan. Apabila lah kita boleh duduk dalam martabat hanifan, tak nak perkara yang tidak ada faedah, nak kepada perkara yang faedah, ketika tu barulah kita musliman. Apakah musliman? Musliman ialah menyerahkan diri kepada Allah. Menserahkan diri kepada Allah, itu makna musliman. Ikutlah Allah Ta'ala meletakkan kita di mana sahaja, kita sebagai menerima. Kita terima saja apa yang Allah Ta'ala letakkan kita. Allah Ta'ala letakkan kita jadi orang macam ni, maka kita terima saja. Itu kerja orang musliman, orang yang menserahkan diri pada Allah. Itu mana musliman. Apabila lah seorang ataupun kita sudah hanifan dan sudah musliman, ketika itulah wa ma ana minal musyrikin, dan tiada adalah aku itu setengah daripada orang yang syirik dengan Allah Ta'ala. Maka syirik nak ada dua, satu syirik khafi, yang kedua syirik jalil. Syirik khafi ni setakat mana syirik khafi? Setakat mana syirik khafi? Ada hamba duk belajar dulu hari itu, ada dengar jugalah Tok Guru tu kata, selama mana kita duduk makan, selama tu syirik khafi kita tak habis. Selama mana kita masih makan nasi, makan mie, makan apa saja, tom ye, makan tom ye si kabeh kot kan, makan apa-apa pun. Selama mana kamu masih hidup bermakan, maka selama itulah syirik kamu tak habis. Syirik apa? Syirik khafi. Maka syirik khafi di sisi kita bukan ahli tasawuf, bukan ahli ma'rifat ni,
Tak ada apa-apa. Tapi di sisi ahli makrifat dosa besar. Dosa besar. Dengan sebab ni lah mereka tidak tumpu makanan. Kalau kita tengok sejarah sahabat-sahabat, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, dia tak penting masalah makan. Sekarang jangan. Nabi makan tak tahu berapa hari sekali. Abu Bakar makan 3 hari sekali. Abu Bakar makan 3 hari 1 kali. Sayyidina Umar makan 2 hari sekali. Sahabat lain-lain sehari sekali. Ada lain-lain, tapi kebanyakan 2 hari sekali, sehari sekali. Kita 5 kali sehari. 5 kali sehari. Bangun pagi, Nescafe, roti cana. Pukul 10 nasi goreng, nasi lemak pula situ. Nasi kerabu, nasi gulai. Lepas zuhur pula hang makan tu makanan. Asar pula, hang maghrib pula. Ni lepas mengaji lagi makan pula ni. Tu dia. Yang sebab ini kita tak boleh naik martabat makrifat. Kita hanya duduk martabat syariat sahaja. Karena kita dengan makan ni Allah lah tak boleh tinggal benda tu. Kadang-kadang makanan dah ada tapi tak selesa dengan mulut. Tak makan lah. Tu yang kita makan. Dia lapar tapi tak selesa, tak rasa dengan mulut dia. Maka kalau begini tak boleh duduk lagi martabat makrifat. Ni hamba nak hurai masalah doa iftitah ni. Jadi dalam semayang kita ni masih kita berbohong dengan Allah Ta'ala hari-hari. Kalau kita tilik pada makna dia, kita tilik pada makna doa iftitah ni, maka kita masih berbohong dengan Allah Ta'ala tiap-tiap waktu semayang. Karena kita dah mengaku dengan Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku ni tidak ada syirik sikit pun dengan Allah Ta'ala. Sikit tak ada. Wa ma ana minal musyrikin, sikit pun tak ada dengan Allah Ta'ala. Akan tapi nak hilangkan syirik tadi, mesti pertama hati kita berhadap kepada Allah. Tu wajhiya lillazi fatara samawati. Tu satu. Hendak membuangkan syirik dalam hati kita. Satu, hati kita berhadap kepada Allah. Satu. Yang kedua, hanifan kena ada. Hanifan tidak nak perkara yang sia-sia, nak perkara yang berfaedah. Tidak nak perkara yang batil, nak perkara yang hak. Tidak nak kepada maksiat, yang nak kepada taat. Itu hanifan. Apabila sudah hanifan, baharu musliman, naik musliman. Dua, yang ketiga, musliman. Apa musliman? Menserahkan hati kita kepada Allah. Satu. Maka apabila diri kita serah kepada Allah, Allah tak letak kita kat mana, kita terima ya. Tak payah mulut kita nak mengepek. Anda ni sakit kepala ni. Ni sakit kaki kanan ni, duit tak ada ni. Tak payah mengepek apabila kita boleh duduk dengan Allah. Karena kita serah pada Allah. Apabila kita serah pada Allah, itulah barulah habis segala syirik di dalam hati kita. Maka ni kita kata, wa ma ana minal musyrikin, dan tiada adalah aku ni setengah daripada orang-orang yang syirik. Sikit pun tak ada di kalangan orang syirik kita ni. Sama ada syirik kafir dan syirik jalil. Ini martabat ma'rifat. Satu lagi martabat hakikat. Martabat hakikat, martabat hak sungguh ti. Maka martabat hakikat ni ia boleh duduk kat sini, ialah segala wali-wali dan segala nabi-nabi. Adapun makrifat tadi bagi mereka yang mampu, yang kuasa, silakan. Tidak ada batasan. Tapi martabat yang hakikat yang ketiga ni, ini tempat duduk aulia dan anbiya. Apa dia martabat dia? Inna solati
sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan ibadat aku. Asal nusuk mana ibadat haji dan umrah, akan tetapi di sini dengan mana ibadat, semata-mata ibadat. Sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki dan segala ibadat-ibadat aku, wa mahyaya dan kehidupan aku, wa mamati dan kematian aku, semua tu lillah, untuk Allah. Betul tak untuk Allah? Semayang kita, kalau ada orang ramai kita suka semayang khusyuk, Allah Akbar. Kalau jadi imam pula baca di speaker, oh suara sedap imam. Kalau baca tak ada speaker, biasa ya. Lebih lagi kalau makmum ada seorang dua orang, biasa je baca. Tapi kalaulah makmum tu ramai dan bagi speaker kat dia, oh suara dia sedap pada takmir Mekah lagi. Suara dia tu sedap pada imam Mekah lagi sedap dia pada imam Mekah. Kerana apa? Kerana ramai pengikut belakang, makmum tu ramai. Apabila hati kita dekat situ, semayang kita macam tu, manakah semayang kita hadap meningkat? Itu semayang. Nusuki ibadat, semua ibadat. Wa mahyaya dan bahkan kehidupan aku. Aku hidup bernyawa hari-hari. Hidup aku dalam kesusahan. Nah, hidup aku dalam apa-apa saja tu. Dan kematian aku, semua tu lillah. Dengan sebab inilah segala fuak wali-wali. Nah, wali-waliullah, ahli tasawuf dia kata macam mana? Mati adalah makanan aku, penjara adalah pakaian aku. Kalau aku masuk penjara adalah pakaian aku, apabila aku mati ialah makanan aku. Oh, tu hak demo. Semuanya lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang merentahkan sekian alam. Tak apa kat situ. Yang akhir sekali, semua puak-puak kita ni mengaku di dalam sembahyang apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tiada jenis syirik bagi Allah. Aku tak bersyirik dengan Allah sama sekali. Nah, sama sekali tak bersyirik dengan Allah. Zalika, dan dengan dimakai itu, dengan apa? Dengan tiada syirik bagi Allah tu. Wa bidzalika bi'adami syariki, dengan tiada syirik tu, tak ada syirik bagi Allah tu. Atau wa bizalika, dengan dimakai itu, dengan tiga-tiga, dengan Allah Akbar kabira, dengan wajah-wajah Allah, dan dengan inna salati wa nusuki, tiga-tiga tu umir tu disuruh akan daku. Kita mengaku di dalam fitah bahwasanya Allah Ta'ala suruh kita, satu, mentabak syariat, yang kedua mentabak makrifat, yang ketiga mentabak hakikat. Yang tiga mentabak hakikat. Dan kita mengaku pula di akhir doanya, wa ana minal muslimin. Apa minal muslimin? Ai minal kamilina fil Islam. Dan aku inilah setengah daripada segala orang-orang yang sempurna di dalam Islam. Kita mengaku dengan Tuhan macam tu. Dengan sebab ini setengah-setengah orang, setengah-setengah orang yang faham makna dia tak baca doa iftitah di lapar wajah tu. Hanya dia baca di Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu Kerana dia kata inilah martabat aku. Martabat aku ahli syariat setakat tu. Kalau dia langsung pergi lagi, teruskan bagi wajah tu wajillah yang terasama Hanifah Muslim wa musyrikin, inna salati siapa wa ma ana min bapa wa ana minal muslimin, sampai ke situ, mana dia tilik diri dia kata macam mana? Aku ni pembohong dengan Allah Taala. Allah Taala suruh aku duduk dalam makrifat, aku tak boleh duduk. Allah Taala suruh aku duduk dalam hakikat, aku tak boleh duduk. Aku boleh duduk dalam syariat saja. Dengan sebab ni setengah-setengah orang lah, bukan semua.
Setengah-setengah orang dia baca Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Baca kat situ. Tu dia. Nah, ni bagi hak demo ni. Hak kita tak ada gapo. Kita sebagai mentabat syariat, kita baca doa iftitah saja dapat pahala. Kalau lah tilik pada makna dia, kita tanggungjawab besar dengan Allah. Kalau tilik pada makna dia, kerana kita mengaku dengan Allah tiap-tiap hari, wa ana minal muslimin, akulah yang sempurna di dalam Islam. Setengah persama Islam aku. Dengan sahabat ni lah, lepas dah sembahyang, Nabi menyuruhkan kita istighfar, astaghfirullahalazim, istighfar dengan Allah Ta'ala. Ingat baiklah tu sikit sebanyak makna doa iftitah. Kemudian maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yakni kemudian daripada doa iftitah, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Lebih-lebih lagi pada rakaat yang pertama, sangat-sangatlah ditutupkan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat yang pertama, lebih-lebih lagi macam tu. Jadi kalau kita tak nak kata pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang empat, akan tetapi rakaat pertama mesti kita nak kata. Karena di situ dikatakan sangat-sangat tutup pada rakaat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sembahyang yang jahar, yang nyaring, yang deras, auzubillah kahor, jangan derah. Ada sekali masa duduk pondok itu, dia budak duduk pondok. Budak ni dia suka jadi imam. Dia suka jadi imam sembahyang. Nah, kalau kat pondok ni tak ada betul guru, tak ada apa tak ada, bapak dia tu. Lopak dia tu. Orang tak suruh tak apa. Dia kata, bapa tak ada hari ni. Dia terus nak jadi imam. Apa komat? Tak apalah. Kemudian satu hari tu dia pergi masjid pergi keluar dakwah tabligh. Maka dalam jemaah dakwah tu adalah guru-guru ada dalam tu. Ada bagi sama dengan dia sekali. Jadi dalam majlis tu ada ustaz, ada apa. Nah, tapi dia tak bagi orang nak jadi imam. Dia nak jadi imam. Tu imam masjid kata, jemaah ni yang datang kat sini ni, siapa pandai jadi imam? Naik halu dia. Tak ada kata apa dah. Naik. Kata naik pergi. Allahu akbar. Allahu akbar kabira la katsira subhanallah wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum hadap di belakang, hadap sebelah belakang. Imam a'u. Imam baca a'u derah. Baca a'u yaring. Lepas pada tu, lepas dah balik keluar dakwah tabligh, dia balik ke pondok, digelarkan dia Imam a'u. Imam mana? Imam a'u. A'u. Siapa budak tu baik pondok? Siapa keluar pondok dia? Lekat imam a'u. Dia pandai nak jadi imam. Tapi tak tahu mana baca derah, mana baca kahor. Mana tempat jahar, mana tempat nyaring, mana tempat sit, tempat kahor. Tempat perlahan-lahan, dia tak tahu. Auzubillah ni baca kahor, baca derah. Namun menjadi imam kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah semayang. Orang tanya, mengaji mana dek? Maka mu kena ya imam ngaji atas langit tak imam. Tak dunia tak ada ilmu macam ni, tak ada. Amal ngaji atas langit. Sampai boleh baca auzubillah penjerah berjahit jaring tu. Mu jangan royak ngaji sini ni, malu kok orang. Malu kok orang lain tu. Ngajar mana? Pondok ni. Anak adik baca auzubillah. Kamu dah silap dah, mu kena akak tinggi.
Nah, jangan letak kat rendah. Kalau mudah silap, nah, patut nak buang malu kamu tu, kamu kena akad di kamu biar tinggi lagi. Dek, adik belajar kat mana? Tok Imam baca jerah auzubillah syaitan rajim. Abang belajar atas langit. Atas bumi ni habis ilmu. Naik langit pula boleh baca auzubillah minasyaitanir rajim. Baru hilang malu. Ingat baik itu. Nah, anda silap dah lupa, nak buat kerana lupa ni boleh siapa-siapa pun. Dan setengah-setengah sunat hayah yang amat banyak mengucap amin. Kemudian daripada selesai membaca Fatihah. Kemudian selesai membaca Fatihah, mengucap amin. Tu. Setelah macam amin. Kalaulah makmum, imam makmum, ni boleh derah. Kalau itu kata dinyaringkan, dideraskan, diakad suarakan pada sembahyang jadi nyaringkan Fatihah seseorang. Dan disirkan, dikahakan, diperlahankan pada sembahyang yang disirkan. Sembahyang sir kita sir, sembahyang yang nyaring kita nyaring. Itu masalah amin. Jadi masalah nyaring ni, walaupun kita sembahyang tidak berimam, kita sembahyang seorang kita sunat bernyaring suara. Macam kita sembahyang maghrib seorang diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca derah macam mana tu? Sehingga orang menyangka akan kita ni orang yang riak dalam sembahyang. Siapa tahu tu? Kita baca nyaring dalam sembahyang walaupun sembahyang seorang. Bacaan nyaring tu sehingga bagi orang yang di tepi kita tu, orang yang tidak sembahyang tu, menyangkakan kita ni seorang yang riak. Mana kata kita baca derah? Bukan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ya kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu orang tengok di belakang tak ada makmum, kena baca derah ni. Sunat walaupun seorang pun dipernyaringkan. Sembahyang penyaringkan bacaan Fatihah dan disirkan pada sembahyang disir. Diperlahankan pada sembahyang disirkan. Apa seperti sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Lepas tu maghrib, isyak, subuh sembahyang derah. Itu nyaring. Dan sunat makmum mengucap amin. Bacaan imamnya imam makmum. Maka amin yang paling sempurnanya, yang pentingnya yang lebih afdalnya ialah dipanjangkan 2 harakat. Dipanjangkan amin 2 harakat. Dimatkan. Ya ada amin. 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 Satu lagi amin. Itu tak boleh. Itu kena niat satu makna pula, nak makna qasidin, makna dia lain pula. Ya bolehnya amin satu ataupun 2 harakat amin. Ada lagi amin. Maka yang manakah yang terlebih baik? Maka ada bahasan ulama dalam kitab-kitab fiqh, dia kata dimatkan dalam amin. Lafaz a dimatkan pada a. Maka mat situ mentafsirkan oleh guru ialah dengan 2 harakat, mat tabi'i. Bukan mat panjang tu tak, bukan mat semua amin, bukan. Amin gitu ya. Bukan amin, bukan. Ya amin. Tu menyabitkan dalam kitab dimatkan. Mata mat situ mentafsirkan oleh guru dengan dipanjangkan 2 harakat. Mat tabi'i. Bukan mat wajib mat tu dah. Mat tabi'i pendek bukan pendek kalau amin itu tak dimat, qasir. Itu pendek. Amin aja tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada. Bukan ni. Amin. Bukan. Faham baik je lah. Fak kamu lah semayang tu.
Amin gitu ya. Bukan amin, bukan macam tu. Nah, kalau amin boleh, amin boleh. Yang sebenarnya di mad tabi'i. Amin mad tabi'i, iaitu 2 harakat. Tu. Maka di antara amin, di antara waladhdallin dengan amin dia disunatkan baca rabbighfirli. Apabila imam kata waladhdallin, makmum belakang rabbighfirli, amin. Tu. Karena situ ada seketah, ada diam sekejap. Jangan waladhdallin, amin. Kena berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Kalau tu berhenti kat situ, berhenti, diam kat situ, bukan diam tak baca apa, diam kat situ, biar jadikan seketah, maka kita menselangki akan doa, iaitu rabbighfirli waladhdallin rabbighfirli amin. Faham tum? Baik dok tahu apa ni, apa mata balik ni. Tu. Dan sunat berhenti. Ni. Dan sunat makmum mengucap amin bacaan imam memakmum bersama-sama dengan ucap imamnya, bukan makmum dahulu. Nah, bersama-sama dengan imam. Bukan imam, bukan makmum pergi dahulu pada imam, jangan. Bukan sunat situ. Dan sunat berhenti seketah. Seketah, diam sekejap. Sekadar subhanallah, tu seketah. Saktah. Berhati sektah, sektah. Ni apa sektah? Yakni berdiam sekejap. Diam sebentar, qadar subhanallah. Antara Fatihah dan amin. Ada. Situ sunat berhenti sekejap. Waladhdallin. Amin. Ada. Tempat kita diam itulah disunatkan doa rabbighfirli, supaya penuhkan masa dalam sembahyang kita dengan zikir, dengan doa. Itu hikmah dia. Dan antara amin dan surah itu pun sunat seketah, berhenti seketah, diam sekejap. Waladhdallin, amin, diam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim pula, bukan waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, bukan. Qadar seketah antara amin dan surah. Adapun yang sempurnanya ialah qadar imam baca Fatihah, qadar makmum baca Fatihah. Itu yang afdal. Antara Fatihah, antara amin dengan surah. Dengan surah tu kalau imam dengan makmum, maka imam tu afdal dia diam sekadar imam baca Fatihah selesai. Tu waladhdallin, amin. Atau diam saja. Ya afdal imam baca Fatihah balik, tapi dengan perlahan-lahan. Baca Fatihah balik imam. Apabila selesai Fatihah yang perlahan-lahan, yang slow-slow, yang kahar-kahar ni, barulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru baca yang lain. Nah, ingat baik tu, kalau tu afdal. Yang tidak ada, yang boleh, yang tidak ada afdalnya, mana antara amin dan surah ada seketah. Dan antara surah dan dengan doa, dan antara surah dengan doa, dengan rokok, dan antara surah dengan rokok, di situ pun mesti kena ada seketah, diam sekejap, qadar subhanallah. Antara surah dengan rokok. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bukan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bukan musalli macam tu. Macam tu marah orang gaduh, orang menega ni. Nah, orang menega macam tu pasal apa? Dia gaduh nak menega lepas dah tu. Sebenarnya orang berniaga. Dia cepat-cepat sembahyang supaya dia nak berniaga pula lepas pada tu. Ingat baik tu nah. Tu
cara dia sembahyang, biar jadikan musalli seorang yang sembahyang. Maka alamat yang kita khusyuk ataupun kita tetap hati dalam sembahyang dan anggota, alamat yang paling besar sekali ialah apabila selesai sembahyang, adakah kita gaduh ke tak gaduh. Kalaulah kita cepat-cepat hendak keluar masjid, macam tu, itu sembahyang dia tak khusyuk. Kalau sudah sembahyang selesai sembahyang, bangun pergi lalu, sembahyang tak khusyuk dia tu. Kalau sudah sembahyang, dia duduk tempat sujud, tempat sembahyang ni, duduk sekejap zikir sikit, doa, lepas doa baru dia pergi. Itu ketandaan kata dia tu khusyuk dalam sembahyang. Ingat baik tu. Maka usahakanlah selepas selesai dalam sembahyang, nah kita diam sebentar, diam membacakan zikir, lepas zikir kita doa, lepas doa kita pergi, kita bangun. Tu. Jangan bangun pergi belum ada doa. Tu. Kerana menunjukkan kata kita sembahyang tak khusyuk. Nah, tu baik. Habis. Dan setengahnya membaca surah pada imam dan munfarid pada rakaat yang pertama, dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur, kurang sedikit daripadanya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah hamdi, subhanakallah wa bihamdika.